yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi yassir wa la tu'assir. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Tuan-tuan dirahmati Allah, bersyukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala di atas limpah kurnia serta taufik dan hidayahnya. Kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita sambung kembali kuliah maghrib pada kitab Mastika Hadis jilid yang pertama, lampiran ba, soal sembahyang. Soal sembahyang. Mengenai sembahyang, Sayyiduna Umar radhiyallahu an berkata sebagaimana yang tersebut dalam kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta ni satu kitab hadis susunan Imam Malik. Kalau kata Sunan Sab'ah masuk Muwatta, Sunan Sittah tak masuk. Sunan Sittah Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, Tirmizi, Nasa'i. 6. Kalau kita Sunan Sab'ah tambah satu lagi Al-Muwatta. Kitab Muwatta inilah yang kita Imam Syafi'i pergi mengaji. Dia tak ada duit nak pergi beli kitab, dia pergi kedai kitab, dia tengok tu. Dia hafal kitab Muwatta. Tuan-tuan tahu tempat mana? Yang saya ada lah. Yang tuan-tuan ada saya tak tahu. Saya ada matan dia. Saya beli matan, saya tak lebih syarah. Syarah dia mahal. Tak cukup duit dululah. Tak cukup duit. Saya beli RM50 kot. Dulu 80 lebih, RM50 rasa. Mahal besar lah. Kan? Terbaik tu. Tuan-tuan tengok tafsir pimpinan Ar-Rahman yang Rumi punya. Lebih kurang tu. Nipis sikit je. Besar lebih kurang macam tu. Nipis sikit. Tu Muwatta yang saya ada lah. Imam Syafi'i nak pergi mengaji Imam Malik, dia pergi kedai buku, dia buka tengok, dia hafal. Oh, Masya Allah, Imam Syafi'i hebat. Kan? Kan Imam Malik tu guru dia kan? Di dalam kitab Muwatta, dia kata apa? Sesiapa memelihara sembahyang dan tetap mengerjakannya, bererti ia memelihara agama. Ni kita duk jaga sembahyang, kita tak tinggal sehari semalam 5 waktu kita jaga elok-elok. Makna kita ni orang yang jaga agama. Dan sebaliknya, sesiapa yang mensia-siakannya, maka ia lebih-lebih lagi akan mensia-siakan kewajipan agama yang lain. Sembahyang duk celup-celap, rajin buat tak rajin tak buat. Orang 5 waktu, dia sehari semalam, dia 1 waktu, 2 waktu saja. Ni kewajipan yang lain dia akan abaikan. Orang jaga sembahyang, insya-Allah kewajipan yang lain, puasa, zakat, haji, dia akan jaga. Dan orang yang jaga sembahyang, ibadat lain dia terjaga. Sebab tu sembahyang ni kata Nabi kan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Idza tuqabbila sairul amalu wa idza rudda sairul amalu. Sembahyanglah amal ibadat yang pertama sekali besok dihitung di akhirat kelak. Lepas dihitung akidah ni sahih, berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia akan hitung sembahyang dulu. Iza tuqabbilat, sekira diterima sembahyang dia, tuqabbila sairul amalu, amalan yang lain diterima, puasa, zakat, haji dan sebagainya diterima. Wa idza ruddat, dan sekira sembahyang tu ditolak maksud kadang-kadang dia sembahyang juga tapi sembahyang dia tak sah, ataupun sembahyang dia tak diterima, bacaan Fatihah dia tak betul, buah tak betul, ruddat sairul amalu,
ditolak ibadat yang lain. Tu dia bimbang kita. Tu saya tegur semalam saya cakap satu surau. Kita bukan cerita siapa-siapa, kuliah ni umum. Saya kata tuan-tuan, belajarlah bab semayang sungguh-sungguh. Kadang-kadang yang jadi imam pun baca tak betul. Minta maaf cakap lah kan, Nabi kata di akhir zaman ni imam ni kira tak ada watan nakak berguna, kira macam tu lah. Hang tolak hang, aku rasa lebih sikit boleh aku naik baca pun tak betul. Biasa cakap macam tu, merajuk letak jawatan untuk imam. Kita tak sebut masjid mana, kita tak sebut surah mana, kita tak sebut nama tu imam, siapa pun kita tak sebut. Dia terasa hati letak jawatan tu. Tak mahu jadi imam dah. Tadi bercerita kat saya. Saya kata tak sebut nama siapa-siapa pun. Nampak? Dia makin tua ni makin sensitif nampak raja ni. Ni ya. Yang mana kita tak sebut nama apa semua. Dia rasa salah ke apa tak tahulah. Tapi biar betul sembahyang. Tama-tama tu imam ni dia duk bawa orang ni. Macam kita driver bas kan. Ni belakang kita 40 orang ni. Kena bawa betul-betul. Kalau bawa lori tak apa juga. Ya, kita bawa barang, hantar balik masuk gaung hang seorang ya. Ni kalau ni tu imam ni driver bas masuk gaung. Ni 40 orang pun turut masuk gaung. Jadi kita kena buat yang terbaik. Saya kata dah, kita sembahyang, kita ni imam, kita jangan anggap kita ni pandai sangat. Ni belakang kita lebih banyak orang alim. Teman-teman masjid yang tepi-tepi jalan kan, Masjid Daerah, Masjid Lumut, Masjid Setiawan, ya, Masjid Sungai Wangi, Masjid Ayat Tawak. Ni kadang-kadang yang singgah ni mufti, kita dah nak kenal mufti Johor. Contoh, kan? Yang singgah ni tok guru, ustaz-ustaz yang alim qiraat dan sebagainya. Kena kita pula baca pula, coki orang baca pula tu. Sedap tak apa. Ni biar betul. Ha bagi ha, dengan ha bagi ha. Qaf bagi qaf, dengan qaf bagi kaf. Mustaqim. Pelik mustaqim enggak dah. Benar tak? Belakang saya sebab tu saya set di minda saya. Sentiasa saya set. Ni, hanya anggap belakang semua orang tak tahu. Belakang lebih orang alim pada hang pun ada. Saya set macam tu. Sama saya mengajar juga. So, bila kita set macam tu, kita akan buat yang terbaik. Kita nak main mengajar, kita semok kitab dulu. Saya tak main pegang-pegang mengajar ni. Saya tengok ni. Saya tengok dulu. Saya tengok 2-3 muka, 4-5 muka saya tengok dulu. Main mengajar. Bukan main cepung-cepung pegang-pegang pi. Boleh, saya nak buat boleh. Tapi sekali kita tak apa nak mantap. Tak? Dah terasa hati. Kata kita tegak. Bukan tegak masjid tu. Cara umum. Yang kita pelik pula, tu imam tu tak mengaji. Orang pergi sampai ke dia pula. Dia berkata, ustaz tak kata siapa-siapa pun, tak sebut nama pun, tak sebut surah mana, masjid mana, nama tak sebut, apa pun tak sebut. Yang apa terasa hati saya lah. Kepelik-pelik kan? Ada jenis manusia macam tu. Dan kuliah cakap umum. Ustaz mana kata kat kita? Lah, aku disebut nama siapa-siapa tak sebut pun. So, tak terasa hati saya pun. Tu saya kata, kalau terasa hati tu, jangan main masjid terus, senang. Ni tak? Bayang kat rumah seorang-seorang. Senang. Ni tak? Mengaji pun jangan, bayang masjid pun jangan, duduk seorang-seorang di rumah, bayang anak bini. Payah. Ni cerita bab semayang ni. Sepatutnya kalau kita terasa, betul juga, aku selama ni balik umur 55. Tak pernah mengaji pun. Fatihah aku tak pernah aku pergi tasbih kat siapa-siapa pun. Jumpa. Ya. Kan jumpa saya, jumpa tu imam lepa lah. Ustaz lepa lah. Boleh tak dengar? Aku baca Fatihah sikit. Apa semua. Ataupun agak-agak segan, ada orang dirakam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia forward kat saya. Ustaz pun dengar bacaan Fatihah saya okey tak? Saya pun dengar. Habis dengar. Alhamdulillah, boleh. Okey tu.
Ada orang baca doa, Ustaz tolong doa saya Ustaz. Saya kata ni tak betul ni, doa tak betul ni. Doa ni kena ubah sikit ni. Saya bagi tahu. Itu cara kita je. Ni, ngaji apa Ustaz Mazlan. Dia main mengajak masjid kita, dia kata kat kita. Elok. Tu Quran kata kat ampun pun tak pasal. Tak pasal Quran kata. Tak, sebab tak faham Quran. Kan saya ceramah bahasa Arab, tonton pun tak kata apa. Contohlah, aku Arab pun tak pandai. Contoh. Ya. Quran bahasa Arab kita tak faham. Wah, Quran lagi banyak kata kat kita, macam-macam Quran kata kat kita. Macam-macam. Bodoh lah. Zalim lah. Macam-macam lah Quran kata. Sebab kita tak faham. Itu payah kadang-kadang. Kan? Kita mengajak, kita nak ikut masjid, nak ikut surau. Ni Ustaz nak mengajak, Ustaz tak boleh cakap ni. Ada satu masjid tu, Ustaz boleh tak mengajak. Tapi Ustaz, buat ni tak cakap. Ni, mengajak sendiri. Mengajak sendiri. Dah pandai sangat mengajak sendiri. Ya, dia dulu apa? Kita ikut syllabus. Ni cerita bab sembahyang, kita tak cerita bab politik. Cerita bab sembahyang. Cari cerita tanda kiamat. Tanda kiamat, akhir zaman, tak ada imam. Imam ni tolak-tolak. Hang tolak aku tolak hang. Saya tak sampai bab dia. Kenal cerita bab dia? Ya. Saya ikut syllabus. Ikut mukharab. Bukan saya pergi merapu, sebab tu saya ada kitab. Kan ni merapu tuan-tuan pun ada kitab. Ya. Sebenarnya sembahyang itu tiang agama dan semulia-mulia asas Islam yang 5 sesudah 2 kalimah syahadah sembahyang. Tiang agama kan. Nabi kata as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sembahyang ni dia imaduddin, dia tiang agama. Barang siapa mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang, dia meruntuhkan agama. Ya. Bukan meninggalkan agama, meruntuhkan agama. Selepas mengucap 2 kalimah syahadah apa dia? Sembahyang kan, rukun Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu pula sembahyang kan. Dia sembahyang, puasa. Kan zakat dulu. Zakat, itu puasa, haji. Dah kira puasa dulu, dah tak pergi janji buat sudah. Kira tu tak apa. Nak kira apa, tapi nak kata lepas mengucap 2 kalimah syahadah tu sembahyang dulu. Sebab tu sembahyang ni penting. Mana ada sembahyang boleh tinggal? Kalau puasa boleh tinggal tak? Boleh. Gastrik boleh tinggal puasa. Kita musafir boleh tinggal puasa. Tak larat kerja teruk pergi ke laut, Allah panas terik dahaga. Gok 6 botol. Silakan. Tapi esok qada balik. Sembahyang. Ni, dalam laut pun sembahyang. Macam mana dalam laut dah sembahyang kan? Sembahyang. Hang tak boleh dengan perang pun habis sembahyang. Perang pun kena sembahyang. Tak ada satu perkara yang boleh tinggal sembahyang selagi akal masih berfungsi. Melainkan kalau dia tinggalnya, dia gila. Boleh tinggal sembahyang. Tu kata sembahyang ni. Kedudukan sembahyang dalam agama menyamai kedudukan kepala pada tubuh badan. Oleh itu, sebagaimana seseorang yang tidak berkepala tidak akan hidup, maka demikian juga tidak ada agama bagi orang yang tidak mengerjakan sembahyang. Kita kata tangan putih boleh hidup tak? Hidup kan? Tangan tak ada, apa ramai tangan tak ada? Hudung boleh hidup? Kaki potong kecil manis boleh hidup tak? Boleh hidup? Ada pernah jumpa kepala tak ada? Kalau jumpa hidup tu hantu kira. Tak ada kepala main sembahyang. Tak ada kaki main sembahyang ada? Tak ada tangan main sembahyang ada? Ada kan? Kadang kudung main sembahyang ada? Tapi kita tak pernah jumpa orang yang tak ada kepala main sembahyang. Ada? Kata main sembahyang pergi pasar malam, pergi pasar raya, pergi mana-mana, kita tak pernah jumpa orang tak ada kepala. Kalau jumpa tu juga tengah malam ada. Itu menyeramkan. Sembahyang macam tu. Betul orang yang tak sembahyang tak ada agama. Tak ada agama.
Betul dia berkata, hadamaddin, runtuh agama. Tak ada agama. Ibarat kepala pada badan. Tu semayang. Oh, penting semayang. Betul Datuk Guru saya katakan, biasa minta nak berhenti. Pak Teh nak berhenti, Pak Teh. Kata nak pergi cari duit 3 bulan, nak kerja Singapura 3 bulan je. Ni macam mana main beritahu nak berhenti pula? Kita dah pegang duit, mana kau nak mengaji dah. Tak kau nak mengaji lah. Duit dah pegang. Tahun 90-an, boleh pegang 1,500 sebulan. Bujang pula tu. Apa nak cerita? Ni tak? Loaded nak kira tu. Time tu loaded. Ngaji apa dah? Pergi ngaji. Apa dapat? Berhenti. Dah kita nak berhenti, Tok Guru pun tak cakap apa. Nak berhenti ya. Ya. Takkan dia nak nangis pula. Kita siapa? Macam saya kan. Orang nak mengaji tak mengaji pun tak salah. Ada orang saya ngajak, tak ada orang saya balik. Saya dulu ngajak majlis 3-4 orang dah ngajak. Sampai sekarang 3-4 orang ngaji. Tak apa. Ada orang ngaji. Main-main tak ada orang siapa. Balik simple je saya. Itu guru dia macam tu. Dia kata nak berhenti, Pak Teh tak kata apa, dia kata. Cuma Pak Teh nak pesan kat lain sikit. Dia nak pesan ni. Kita belum nak pesan ni. Pesan apa Pak Teh? Nak pesan jangan tinggal semayang. Allah. Kita duk ingat simple je pesan dia kan. Jangan tinggal semayang. Kita pun masa duduk pondok pun tak pernah tinggal semayang pun. Apanya betul tuan-tuan. Kalau tak semayang, sekarang tak ada ustaz. Ni, kalau tak semayang, ni sekarang tak ada ustaz. Saya kok mana susah pun saya akan semayang. Kok mana susah saya akan semayang. Dia kerja pelabuhan. Saya pergi cari semayang. Semayang. Jaga, bawa lori, semayang, tak tinggal. Cari Petronas lah, kalau macam-macam lah. Sampai kalau queue tu, biasa semayang atas lori. Semayang atas lori. Hujan dah lebat, nak turun tak boleh. Buah atas lori je. Belakang jamban. Dah tempat tak ada. Belakang jamban ada sikit tu. Nampak je dah. Semayang. Orang duduk lalu tengok kita semayang. Hentak pergi, janji aku semayang. Rupanya dengan sembahyang lah kekuatan kita. Saya sampai sekarang saya duduk teringat sampai sekarang. Bayangkan tahun 91 ni Pak Teh pesan sampai sekarang masih segar dalam ingatan. Lepas tu tuan-tuan, anak kita sembahyang tak tinggal tuan-tuan, insya-Allah dia pergi mana Allah pelihara dia. Allah jaga. Ni cerita bukan cerita ni, cerita pengalaman ni. Cerita pengalaman. 18 tahun saya bekerja, 18 tahun lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Macam-macam kerja saya buat. Tapi bila kita sembahyang tak tinggal, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Dalam kitab At-Tanwir, Sayyidi Ahmad bin Atha'illah berkata, sembahyang amatlah besar kemuliaannya dan keadaannya di sisi Allah amatlah berat. Dan kerana itulah Allah Ta'ala berfirman, maksudnya sesungguhnya sembahyang itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang dia mencegah kita daripada fahsyak dan munkar. Sembahyang yang macam mana? Sembahyang yang betul-betul sembahyang lah. Ada juga orang sembahyang zina, ada juga. Ada, bukan tak ada, ada. Ada orang telefon saya bersabah. Sabah dia messenger kah? Messenger Facebook. Kan Facebook satu dunia kan. Dia cerita kat saya tentang dia berzina. Dia bujang ni. Saya sembahyang tak? Sembahyang. Tapi dia tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal tu. Saya kata kahwin lah. Kahwin. Dia kahwin pun duit tak apa ada kan. Kosong. Sebab apa? Sebab sembahyang yang bukan sembahyang yang betul-betul sembahyang. Sembahyang juga ambil rasuah pun ada juga.
Ada juga, kan tak ada? Ada. Tapi yang kata inna salata tanha anil fasya, sembahyang yang betul-betul sembahyang ni. Sembahyang dengan adanya khusyuk, adanya tawadhu, adanya zalul. Ni, sembahyang yang macam ni. Allahu Akbar, lepas ayat tawak. Allahu Akbar sampai Ipoh. Allahu Akbar naik highway. Allahu Akbar sampai Kuala Lumpur. Assalamualaikum sampai Manjung. Bila dia ingat dia sembahyang, kita tak tahu. Sembahyang ni tak ada kualiti. Tak ada kualiti. Sembahyang yang kualiti ni maksud dia. Allah maksudlah yang mencegah daripada fahsyat dan munkar, perbuatan keji dan munkar, sembahyang yang ada kualiti, insya-Allah. Kalau betul-betul dia sembahyang, dia tak buat benda-benda macam tu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula ketika ditanya tentang amal yang semulia-mulianya, baginda menjawab, maksudnya semulia-mulia amal ialah sembahyang yang dikerjakan pada waktunya. Sembahyang dalam waktu. Kalau boleh sembahyang di awal waktu, itu yang paling afdal sekali. Macam kita duduk sembahyang sekarang ni, alhamdulillah, habis azan sembahyang sunat qabliyah 2 rakaat lebih kurang apa semua ni, qamat sembahyang itu paling afdal. Kalau kita boleh buat setiap waktu, lima waktu sehari semalam, boleh istiqamah sampai kita mati, masya-Allah tuan-tuan. Kena usaha jugalah. Kena usaha juga. Kalau benda kita tak usaha, dia jadi dan dengan azan kita masih buat kerja lagi kan. Masih lagi. Kalau kerja boleh tinggal dulu. Tinggal dulu. Macam kita kerja sendiri, kadang-kadang bubul pukat kan. Bubul pukat koyok. Azan. Kita boleh tinggal tak? Dah sampai kita sendiri, enjin kita sendiri, orang tak boleh tinggal. Tinggal ya. Pergi semayang. Ada orang tak? Dia kira nak siap lah, nanti pukul 6 semayang kata. Ya. Kecuali kalau kerja yang terikat yang tak boleh tinggal, itu wallahu a'lam. Nanti tak? Bila kita kerja sendiri, kita boleh tinggal. Sembahyang di awal waktu. Itu lebih afdal, pahala cukup besar. Baginda juga bersabda bermaksud, orang yang mengerjakan sembahyang adalah ia bermunajat, menghadap dan merayu kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersembah dengan Allah. Subhana rabbiyal a'la dan sujud. Rabbighfirli warhamni. Ini semua bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dan sabdanya lagi bermaksud sehampir-hampir seorang hamba itu kepada Tuhannya dan semasa ia sujud. Pada solat hajat kita, sujud yang terakhir kita panjangkan sedikit deh. Kita minta. Sebab apa? Ketika sujud ni, kita dalam keadaan kita ni hampir kepada Allah. Sebab apa hampir? Sebab hinanya kita letakkan muka kita yang mulia, letak tempat orang duduk jijak. Ni duduk jijak. Jadah orang jijak. Ya, letak. Kita panjangkan, itu kita berdoa, kita minta kepada Allah Ta'ala dalam sujud. Bangkit tengah malam, buat solat hajat kan, sujud lama, minta apa yang hajat kita minta kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang dapat disaksikan bahawa dalam sembahyang terimpun berbagai-bagai jenis ibadat yang tidak ada pada yang lainnya. Dalam puasa tak ada, dalam zakat haji tak ada, dalam sembahyang ada, terimpun semua. Di antara ibadat-ibadat yang terimpun dalam sembahyang ialah bersuci. Ya, kita nak sembahyang kena ambil wudu tak? Wajib ambil wudu kan? Kita kena mandi wajib tak kalau ni ada besar? Kena kan? Kena cuci najis tak? Kencing berak apa semua najis? Kena kan? Bersuci. Ada. Puasa tak suci pun tak apa. Ya, tak ada wudu tak apa, boleh puasa. Boleh. Mandi wajib lewat pun tak apa. Mandi wajib lewat. Allah lewatnya nak mandi wajib. Makan dululah. Ngam-ngam habis makan, pergi mandi wajib. Orang azan, tak apa. Boleh. Sebab haji, sa'i,
Tak ada wudu tak apa. Tawaf kena wudu. Ya. Mayang boleh, tak ada wudu. Boleh lah, ketika tak ada wudu, tak duduk atas kapal, ambil wudu, ada kapal tu boleh lah. Tidak sekarang boleh tak? Tak boleh. Berdiam diri. Allahu Akbar. Mana boleh cakap? Ya. Pagi, ya. Ngopi yuk. Mana boleh? Imam baca kita diam. Ya. Anggota kita pun diam. Mana ada tergau-gau, tak ada. Ha. Menghadap kiblat. Ha. Baca doa cerita. Baca Quran. Surah, Fatihah surah. Berdiri, rokok, sujud, bertasbih dalam rokok. Subhanallah azim. Ya. Sujud, Subhanallah a'la. Doa dalam sujud. Dan lain-lainnya. Yang merupakan himpunan ibadat yang berbilang-bilang. Kerana zikir sahaja adalah ibadat. Baca Quran sahaja adalah ibadat. Demikian juga halnya tasbih, doa, rokok dan sujud. Tiap-tiap satu itu adalah menjadi ibadat. Demikianlah kata Ibnu Atha'illah dalam kitab At-Tanwir. Mana dapat pahala belakang? Subhanallah rabbiyal a'la ka, subhanallah rabbiyal azzi ka, rabbi ghfirli ka, apa ka, semua dapat pahala. Perintah-perintah mengenai sembahyang, memeliharanya sembahyang dan keadaannya sembahyang menjadi sifat dan syiar orang-orang yang beriman banyak sekali diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya firman Allah Ta'ala, maksudnya peliharalah kamu, kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, sembahyang asar. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Jaga sembahyang kamu dan jaga sembahyang yang tengah. Wusta ni tengah. Sembahyang apa? Sembahyang asar, sembahyang tengah. Dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin, kan, dengan keadaan khusyuk kita sembahyang. Sebab tu nak datangkan khusyuk, di antaranya kita kena tahu makna-makna yang kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira. Apa makna dia? Walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Apa makna dia? Kan, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna dia? Alhamdulillahirabbil alamin. Baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Apa makna dia? Allahus samad. Apa makna dia? Dia boleh membantu khusyuk. Kalau kita tak tahu, baca yang alhamdulillah ni yang merapu otak kita, melayang, dia pi merata. Itu di antaranya. Nak boleh membantu kekhusyukan. Hendaklah kamu sentiasa rujuk kembali kepada Allah dengan mengerjakan amal-amal bakti, serta bertakwalah kamu kepadanya dan kerjakanlah sembahyang dengan betul sempurna, dan janganlah kamu menjadi dari mana-mana golongan orang yang syirik. Allah perintah kita ni sentiasa rujuk. Apa itu rujuk? Kembali kepada Allah dengan buat amal ibadat. Oh, dulu kita, zaman kita muda dulu, zaman Pok Yeye, zaman reggae, zaman macam-macam zaman lah, zaman dangdut apa ni. Sekarang ni kita rujuk balik, berbakti kepada Allah dengan kita buat amal ibadat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Buatlah sembahyang yang betul-betul sembahyang. Tak? Jangan kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Sesungguhnya Allah kata, berjayalah orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Surah Al-Mu'minun ayat 2, kan? Telah mendapat kejayaan lah. Sesungguhnya telah mendapat kejayaan lah oleh orang yang beriman.
Siapa orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sembahyang dia. Orang ni percaya. Susah tuan-tuan nak dapat khusyuk tuan-tuan. Saya lah tuan-tuan, saya tak tahu. Bagi saya memang susah. Dia nak duk pedor. Duk pedor-pedor pun melayang juga. Melayang juga. Syaitan ni dia pun mana pun nak kacau kita. Kerja dia. Dia nak duk pedor ha. Dia orang macam tu dapat macam mana kan. Dia main kacau. Kita pula iman ni kulit bawang nipis pula tu. Susah. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah itu adalah lebih besar. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang yang beriman, yang tertentu waktunya tu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Satu ketetapan waktu, ketetapan yang dibuat waktu. Maksudnya sembahyang ni ada waktu dia. Zuhur ada waktu dia, asar ada waktu dia, subuh ada waktu dia, maghrib ada waktu dia, isyak ada waktu dia. Dia ada waktu-waktu dia. Tak boleh waktu zuhur sembahyang subuh, tak boleh. Ya, waktu maghrib sembahyang zuhur tak boleh. Ada waktu dia. Masuk waktunya. Lagi tak masuk waktu tu kan sembahyang. Sembahyang yang 5 waktu ini yang dikerjakan sehari semalam. Sehari semalam 5 waktu lah. Tidak boleh sama sekali bagi seseorang yang mengakui dirinya Islam dan menghitung dirinya dalam barisan umat Islam meninggalkan satu waktu pun tak boleh. Kalau dia betul dia orang Islam, kena cukup 5 waktu. Tak boleh 4 waktu, tak boleh. Tapi 80% umat Islam tak sembahyang. Tu pengkajian yang dibuat oleh seorang pensyarah universiti tu kan. Saya ingat 6-7 tahun lepas kot. Bukan saya buat kajian. Tak sembahyang tuan-tuan. Betul lah. Tengok orang kampung kita, orang taman kita pun kita tahu. Ni tak? Berapa orang yang main masjid tu? Sembahyang di rumah. Berapa orang sembahyang di rumah? Saya kerja pelabuhan dulu. Pelabuhan Johor. 12 orang. Saya seorang sembahyang. Saya bawa lori, geng-geng lori tu, geng-geng lori ni, kalau kata ada 10 orang, 2-3 orang yang sembahyang. Geng-geng bas tak tahu. Jadi tak tahu geng-geng bas. Geng bas dia tahu cerita. Saya geng bas saya tak pasal bawa bas, tak tahu cerita. Tapi rasa sama lebih kurang kot. Lebih kurang ya rasanya. Kalau bas Terengganu, Kelantan, bagus. Dia berhenti. Dia buka lampu. Solat. Dia bas tu. Solat. Turun 4 orang. Subuh. Ni tak? Saya biasa naik bas balik Terengganu dulu. Masa tak ada kereta. Tak ada kereta kan. Naik bas. Orang susah. Dia sampai waktu subuh, dia berhenti tepi masjid tu. Dia bagi tahu. Takkan dia nak dukung kita pun. Dia buka lampu kecil tu kan. Lampu yang kuning buka tu. Solat subuh. Solat. Dia turun sembahyang. Berapa orang yang makin sembahyang? Ada 3-4 orang, 4-5 orang. Tu yang 40 orang tu. Sedih tengok. Sama orangnya pun, mana pun. Dalam segala keadaan, selagi ia masih sempurna akal, tak kira hang macam mana sekalipun hang kena sembahyang. Sibuk macam mana pun kena sembahyang. Hang niaga ke, hang bekerja ke, apa pun kena sembahyang. Melainkan kalau dah gila. Dah gila tak payah sembahyang. Lepas tu kalau tak mahu sembahyang, doa, ya Allah Tuhan aku baik aku gila. Malas nak sembahyang. Minta gila. Ni nak tahu Tuhan makbul, gila sungguh. Settle masalah. Tak payah sembahyang. Betul. Sekalipun ia sakit tenat, ni demam sikit pun tak sembahyang, pening kepala pun tak sembahyang, sakit tenat pun kena sembahyang. Ni waya berselerak ni,
Bayang macam mana pun. Tak boleh ni dengan isyarat. Kepala, tak boleh kepala dengan mata. Tak boleh dengan mata, dengan hati. Tak boleh dengan hati, confirm mati je. Tak boleh tinggal. Ni sakit sikit pun, sakit pinggang tak semayang. Sakit pinggang. Sayang, dah, tak boleh tunduk. Macam ni semayang. Allahu Akbar. Gutung je. Nak tengok tak boleh. Sakit. Sayang lah. Betul tuan-tuan. Saya boleh cerita buat semayang, sebab saya, pengalaman saya luas buat semayang ni. Ya. Tu orang kerja kontrak, bisa tanya, ni kerja kontrak buat tak semayang? Oh, susah nak semayang apa semua. Aku dekat setahun kerja kontrak tau. Jangan kena lori. Ni, kenapa tak semayang ni? Barang penuh ni semayang macam mana ni, teruk kerja. Aku semayang. Lagi teruk, buka kain terus, niti dekat atas kayu sekeping ni. Dia tarik canvas. Semayang. Jangan duk rentong. Ya, mau seribu daya, tak mau seribu dah. Dalih. Gitu. Pergi ke laut, tak ada semayang. Kembali ke laut, semayang. Saya pergi ke laut, saya semayang. Jemaah lagi. Kami pergi 4 orang. Tahu bulan lepas. Bulan lepas pergi. Labur-labur pukat apa semua. Pukul 6 lebih labur pukat. Masuk maghrib, main maghrib. Berjemaah. Lepas tu, tarik pukat. Ni, opuh. Ebek. Sikit je. Sekalipun kalau ia tak dapat berdiri sembahyang kerana uzur, ia boleh sembahyang duduk. Jika tidak dapat lagi, ia boleh sembahyang berbaring. Tak dapat juga, boleh miring sebelah kanan, sebelah kiri, ataupun dengan terlentang. Tak? Tu. Tak ada masalah. Jadi pendek kata, sembahyanglah, jangan tinggal. Tu. Habis. Dalam Al-Quranul Karim diberi amaran mengenai orang-orang yang mencuaikan sembahyang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.